Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala undwana illa ala salimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Bahrul Mazi ke muka surat 61 dalam bab ma jaa fi man amma qauman wa hum lahu karihun. Bab yang akan datang bicarakan tentang seorang menjadi imam satu kaum sedangkan kaum itu benci kepadanya. Atau arti kata yang lain, orang menjadi imam sedangkan makmum benci pada tu imam. Itu dia. Apakah hukum dari sudut pembicaraan hadis Nabi SAW ini? Baik, kita baca hadis dulu. An Anas bin Malik yaqul la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatan, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun, wa rajulun sami'a hayya 'ala salah hayya 'ala falah summa la yujib. Maksudnya dari Anas bin Malik katanya telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 golongan, iaitu seorang lelaki menjadi imam satu kaum hingga mereka benci kepada imam itu. Yang kedua, seorang perempuan yang tidur sedangkan isterinya sangat marah kepadanya. Dan seorang lelaki mendengar hayya 'alal falah, iaitu seruan marilah kepada kekejayaan, al-falah, summalam yujib, kemudian dia tidak memperkenankannya. Baik. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat kalian kalau dikumpulkan semua sekali, dia adalah merupakan dhaifun. Tapi kalau diambil satu-satu, ada yang sahih kaum muslimin dan muslimat kalian di dalam rangkaian hadis itu, sebab disokong dengan hadis yang lain. Okey, saya ulang semula. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat kalian, kata Ibnul Arabi, iaitu bahawa sesungguhnya hadis ini dhaifun kalau dibicarakan 3 golongan itu. Tetapi terdapat hadis yang sahih kaum muslimin dan muslimat kalian yang menerangkan tentang termasuk 3 golongan tu di antaranya yang sahih. Nanti kita bicara kemudian lah. Macam-macam ni lah kalau kita nak bicara bab hadis. Kalau kita baca doa lepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana, maka hadis tu sahih. Tapi kalau kita baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ditambah wa ja'alana minal muslimin, maka hadis tu jadi dhaif lalu. Boleh faham tu? Riwayat itu. Tapi kalau sekadar riwayat alhamdulillahillazi at'amana wa saqana, riwayat itu sahih. Tapi disambungkan wa ja'alana minal muslimin, jadi riwayat itu jadi dhaif. Macam inilah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin
Menuntut ilmu itu adalah keperduan, kewajipan ke atas setiap orang Islam. Itu 5 sahih hadis macam tu. Tapi kalau disambung, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, tambah muslimah, maka sana hadis tu jadi dhaif. Boleh faham tu? Yang meriwayatkan begitu. Jadi dalam 3 golongan ni, ada satu tu yang sahih, 5 sahih disokong oleh hadis lain, yang ada yang lain itu adalah dhaif. Tapi dikumpulkan kalau 3 riwayat ni sekaligus, maka dia jadi dhaif. Tapi kita bisalah bagaimana. Okey, boleh faham sekarang itu? Boleh. Kita baca dulu hadis ini kaum muslimin dan muslimat sekalian. Iaitu 3 golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, di antaranya orang yang menjadi imam sedangkan kaum dia tidak suka dia jadi imam, benci. Yang kedua, perempuan yang mana dia tidur sedangkan isteri suami dia dalam keadaan marah. Ini sahih hadis ni. Hadis ni sahih. Baik. Iaitu yang seterusnya ialah barang siapa yang mendengar hayya 'alal falah, tiba-tiba dia tidak memperkenankan, iaitu tak pergi solat berjemaah. Maka yang ni kata Ibnul Arabi, dia kata dhaifun. Boleh faham tu? Tidak disahkan riwayatnya. Baik. Sekarang kita bercara satu-satu. Kaum muslimin dan muslimat kalian, memang di kalangan ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab mereka membicarakan apa hukum seorang menjadi imam sedangkan kaum dia benci dekat dia. Baik. Sebelum kita nak bercara bab benci ni kaum muslimin, benci bab apa? Kalau siapa benci, semua orang benci juga kota imam ni. Ada orang benci kota imam kerana Tok Imam baca panjang. Betul tak betul? Ada orang benci ke Tok Imam tu kerana dia pinjam motor Tok Imam tak beri pinjam. Betul-betul. Ada orang benci ke Tok Imam kerana orang panggil Tok Imam baca doa selamat, Tok Imam tak datang. Adakah benci macam tu? Jawabnya itu benci bab peribadi, tak termasuk dalam hadis. Yang tak dimasukkan inilah benci dari sudut syarak. Iaitu Tok Imam tu kaum muslimin dia makan riba. Contohnya, Tok Imam dia makan riba. Tok Imam itu dia melakukan dosa secara terus terang. Ataupun kaum muslimin dan muslimat Tok Imam itu di gelangan orang yang zalim, maka ikut Tok Imam tu kaum muslimin dan muslimat, kan dia tahu orang benci dengan dia. Dengan kebencian itu, orang di tempat itu kurangnya berjamaah, jemaah makin kurang sebab dia. Maka di sini jadi khilaf ulama, adakah imam jadi imam itu hukum dia makruh ataupun haram? Ada di kalangan pendapat mengatakan haram, ada mengatakan makruhun. Baik. Okey itu ada 2 pendapat dalam masalah itu. Tapi sampai peringkat kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu orang pun tak hendak berjemaah, kurang berjemaah disebabkan dia, itu sebab ada ulama mengatakan hukum dia adalah haram. Tapi kalau dia jadi imam yang tidak boleh membuatkan ketenangan kepada makmum, aku kalau dia jadi imam aku jadi serabut semua, itu makruhun. Itu dia permasalahan. Boleh banyak benda itu sabit berkenaan dengan pembahasan ulama-ulama fiqh. Tetapi kena ingat, Tok Imam saya katakan yang benci di sini ialah di segi syarak, bukan sudut peribadi. Boleh faham itu? Baik. Habis ya. Bagaimana pula kaum muslimin kita mengikut Tok Imam tersebut, sedang Tok Imam itu dia fasik atau dia zalim? Adakah sah sembahyang seorang itu? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tahu Anas bin Malik ni siapa dia? Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umur dia panjang. Kaum muslimin dan muslimat kalian, bukan sekadar dia hidup zaman Nabi, bukan dia hidup zaman sahabat, dia juga hidup di zaman tabi'in. Zaman tabi'in, iaitu zaman yang perhujunglah kaum muslimin dan muslimat kalian. Umur dia panjang sungguh. Ada mengatakan Anas bin Malik ni umur dia ialah 99 tahun. Dia sempat setiap zaman itu.
apabila berlaku satu masa seorang pemerintah nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni memanglah terkenal dalam sejarah Islam dia adalah zalim. Dia zalim. Zalim dari sudut peribadi dia. Tetapi kaum muslimin dan muslimat di zaman dia berjalan juga hukum Islam. Zaman dia berjalan hukum Islam, tapi dia zalim. Maksudnya ialah barang siapa yang menentang dia, dia bunuh lalu. Ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Barang siapa yang menentang dia, dia bunuh lalu. Yang peliknya kalau dia buat satu perkara tak jatuh hukum, kalau orang lain buat jatuh hukum. Zalim tak zalim? Zalim. Tetapi Hajjaj bin Yusuf ni dia jadi imam juga. Dia semayang kaum muslimin dan muslimat. Kalau dia semayang, dia jadi imam, sedangkan terkenal dengan orang yang zalim. Satu hari ceritalah kezaliman dia sikit, cerita di kezaliman dia. Ada seorang tabi'in, ulama tabi'in yang terkenal yang bernama Sa'id bin Jubair. Baik. Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni kaum muslimin selalu menegur sikap Hajjaj bin Yusuf. Ulama lain dah tak berani dah. Ulama lain pakat senyap. Dia saja yang menegur perbuatan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi teguran dia itu membosankan Hajjaj bin Yusuf. Lalu Hajjaj bin Yusuf kaum muslimin ajak dia datang ke istana. Bila datang ke istana, Hajjaj bin Yusuf tanya, "Siapa nama kamu?" Dia tahu dah, tapi saja tanya. Kalau tak tahu panggil buat apa ke istana? "Siapa nama kamu?" Dia kata, "Nama aku Sa'id." Sa'id maksudnya berbahagia. Sa'id ni orang berbahagia. Bukan, nama kamu bukan bahagia. Nama kamu adalah saqawah, yakni celaka. Allahu Akbar. Lalu kata Sa'id, "Wahai Hajjaj, mau ayah aku lebih tahu tentang nama aku. Bukan kau yang tukar beri nama, ayah aku tahu." Jadi marah kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, apa nama ayah kamu? Jubair. Jubair ni ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, ialah orang yang baik, orang buat kebaikan. Dia kata, "Tak, itu orang yang celaka lagi jahat." Dia kata begitu. Malahlah cerita, kalau ikut cerita panjanglah kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kelapa berlaku. Jadi Hajjaj bin Yusuf ni dia bawa satu peti emas. Bekal rantai emas, satu peti emas. Dia bawa depan Sa'id bin Jubair. Sebab apa? Sebab apa? Dia nak beli Sa'id bin Jubair, jangan iaitu tutup mulut, jangan pertikaikan hal dia. Jangan pertikaikan pemerintahan dia. Jadi bila beri macam tu, supaya Sa'id bin Jubair ni diam. Betul. Jangan main kaum muslimin. Saya belum tentu lagi. Kalau beri ke Sa'id bin Jubair, beri ke seperti mah, tak nak cakap banyak lah. Saya tak nak cakap banyak, tak berani. Saya tolak mah, tidak, na'udzubillah. Betul-betul. Belum tentu lagi. Kan kamu mesti minta jauh lah. Buat tu. Kan? Jadi dia. Okey kan? Ramai orang kan bila dulu-dulu dia berani bercakap kan. Lepas tu dia suap jawatan pada menteri. Menteri, betul-betul. Senyap je. Banyak tabligh yang buat pula kaum muslimin dan muslimat kalian. Mula-mula kata dia tak ambil duit zakat, beri bantuan guaman. Selongkar-selongkar ada pula dia ambil. Kata mufti kata boleh, kan fi sabilillah. Lepas tu pula dah termakan, esok kita ganti. Bila kerjaan beri duit ganti. Dah fi sabilillah ganti buat apa? Betul. Banyak sangat tabligh ni kaum muslimin dan muslimat. Betul. Tengok ulama terjebak belaka kaum muslimin dan muslimat kalian. Ulama terjebak belaka. Hari ni semua keluar belaka. Ulama muda keluar, ulama tua pun keluar. Betul tak betul? Kaum muslimin dan muslimat kalian,
Dia tahu tak apa yang dikatakan? Saya tak tahulah maklumat yang setakat mana saya dapat. Ni cerita lain pula ni. Tak main tu imam dah lah ni. Kaum muslimin dan muslimat kalian, yang cakap tentang permasalahan yang sokong Israel tu, apabila berlaku, apabila Israel memenuhi kehendak umat Palestin, kita penuhilah dia punya kehendak dia. Itu saja pendapat dia. Boleh faham itu? Kalau Israel ni dia penuhi ulama yang mana perjanjian dibuat Palestin nak hak ni, betul-betul Israel penuhi. Lepas tu Israel pula kaum muslimin dia nak ke negara dia, negara dia, tapi dia penuhi dalam pendapat dia tu. Dia kata kita penuhilah sebab syaratnya dia penuhi apa dia? Dia penuhi kehendak umat Palestin. Tu tak nak sebut. Yang dia sebutnya menyokong Israel. Betul-betul. Ulama-ulama ni kaum muslimin, tua orang muda, dia beri langsung dah komen. Dia tak tengok keadaan apakah maksud sebenarnya. Betul tak betul? Itu dia. Ketika mana orang tu buat di BBC London, dia kalau sekaya beri kuasa, saya akan hapuskan undang lapuk termasuk fitnah. Ulama lain pula baru dia menyokong undang-undang apa ni? Seksual. Betul tak betul? Nyaru biru sungguh kaum muslimin dan muslimat. Betul tak betul? Itu dia. Baik. Dia tak tahu ucapan sebenarnya. Tanya orang lah. Saya tanya orang, apa dia ucap? Tak ada ustaz. Tak ada ucap. Betul-betul. Baik. Ni kalau jadi imam ni aku tak nak ikut. Betul-betul. Ni dia kaum muslimin muslimat kalian. Pelik. Baik. Depan mata tu kaum muslimin dan muslimat kalian tak nak buat apa. Banyak dia kan, dia ambil cara-cara Yahudi masuk dalam TV, ambil sistem Yahudi. Kenapa tak pergi tegah? Kenapa tak pergi bunyi? Ulama tua, ulama muda, kenapa tak mau bunyi? Walaupun tak sokong Yahudi, tapi ambil cara Yahudi. Kenapa tak bantah? Ibarat anjing, apabila nak lapar jelil lidah, bila kenyang pun jelil lidah. Betul-betul. Itu dia. Angin naik angin dia tu. Muslimin dan muslimat kalian. Apa ya? Jadi apa ya? Sa'id bin Jubair tadi. Kembali Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kaum muslimin, lepas tu diberikan satu peti emas. Lalu dia petegur lalu. Ya Hajjaj, dia kalau engkau gunakan emas ini, harta kamu ini di atas kebaikan, lebih baik daripada engkau beri kepada aku untuk mendegah aku bercakap benar. Allahu Akbar kaum muslimin. Hebat tak hebat? Hebat. Tak jadi. Rupa Sa'id bin Jubair ni tak beri kaum muslimin dan dia tak termakan. Lalu akhirnya Hajjaj bin Yusuf kaum muslimin, didatangkan seorang perempuan. Allahu Akbar. Yang cantik pula, dan perempuan itu pandai menyanyi dan bergelek. Orang Arab bergelek kaum muslimin lebih hebat pada Ainul gelek-gelek. Betul tak betul? Itu dia. Memanglah gelek. Jadi akhirnya perempuan tu dia main seruling. Dia depan Hajjaj bin Yusuf. Depan apa? Depan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kaum muslimin dan muslimat kalian, akhirnya dia menangis. Dia menangis benar lah. Menangis bukan menangis air mata boya, tidak. Menangis betul. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Belum menangis. Jadi Hajjaj bin Yusuf ni, dia heran kenapa Sa'id bin Jubair menangis. Lalu dia tanya Sa'id bin Jubair, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Dia kata, aku menangis, wahai Hajjaj, berani sungguh engkau menukar ciptaan Allah. Sesungguhnya perempuan dijadikan oleh Allah Ta'ala ini bukan dicipta untuk ini. Allah Ta'ala ciptakan perempuan bukan untuk ini, tapi kau mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Itu sebab aku menangis. Hajjaj bin Yusuf kaum muslimin dah kalau hujah, dia ambil lembing, pam, langsung kena mati. Zalim tak zalim? Zalim. Baik kaum muslimin dan muslimat kalian. Tapi kaum muslimin zalim tak zalim pun tahu juga Hajjaj bin Yusuf mana kubur dia, mana tempat dia. Ini lagi zalim, orang mati tak tahu siapa bunuh dia.
Mana mayat dia? Betul tak betul? Itu tak tahu. Baik. Habis. Lalu kaum muslimin dan muslimat zalim, orang pun mengadulah kepada Anas bin Malik. Ya Anas, bagaimanalah kalau sekiranya Hajjaj bin Yusuf dia jadi imam? Kita kena ikut ke tak? Maksudnya orang Islam dah berasa hati dah, kaum muslimin muslimat, nak ikut ke tak? Nak ikut ke tak? Maka Anas bin Malik kata, ikutlah. Ikut. Kerana akan sampai satu masa, satu zaman yang lebih teruk daripada ini. Maka atas pendapat Anas bin Malik atau petuanya itu, kaum muslim muslimat kalian, kalaulah orang jadi imam itu orang yang fasik, orang yang zalim, sah solatnya adalah sah, kaum muslimin dan muslimat kalian. Solat dia adalah sah. Kerana kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau tidak sah, kenapa Anas bin Malik suruh solat ikut Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Jadi kaum muslimin, ya, tentang permasalahannya tu imam yang mana dibenci oleh makmum, ialah habis kurang hukumnya ada makruh dia menjadi imam. Pertama, disebabkan tidak ketenangannya makmum itu. Yang kedua, apatah lagi kalau membuatkan pecah belahnya dan terkurangnya jemaah itu boleh bawa kepada haram bila dia jadi imam. Boleh faham itu? Baik. Jadi faham-fahamlah kaum muslimin dan muslimat kalian di dalam bab itu. Jadi baik. Okey. Yang kedua, yang ini sahih. Orang jadi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu siapa dia? Wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun. Dan perempuan yang bermalam ia dengan suaminya, dan perempuan yang tidur ia sedangkan suami dia dalam keadaan marah kepada dia. Itu dia. Itu memang dapat laknat tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Dalam satu riwayat yang lain, iaitu apabila seorang hamba yang lari daripada tuannya, hamba lari daripada tuan dia, walaupun dia solat, tidak diangkat akan pahalanya. Boleh faham itu? Itu maksud dia. Ada riwayat lain, tapi kita cerita wa zawjuha sakhitun, dan suami dia dalam keadaan marah. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, ya, dalam permasalahan itu perempuan tu dapat laknat sampailah ke subuh. Dia dapat laknat sampai ke subuh. Dalam satu riwayat mengatakan malaikat melaknat dia. Apa laknat malaikat ni kaum muslimin dan muslimat kalian? Dihurai oleh Al-Imam Murtamizi, kaum muslimin dan muslimat kalian, yang bermaksud dia ialah kata-kata kebencian. Celaka kamu, celaka kamu. Malaikat kata ke dia, celaka kamu, celaka kamu. Dan dia dalam keadaan dosa besar. Kalau dia mati pada malam itu, dia tidak berbau syurga. Itu ya kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu sebab dari riwayat yang lain, apabila seorang perempuan atau isteri nak memalingkan akan belakangnya kepada suami, naklah minta izin. Kan? Minta izin. Misalnya dia tidur kena menghadap suami semua. Kalau nak paling belakang, minta izin. Tapi suami pun kena faham jugalah. Kata isteri, macam mana ustaz tak paling? Bila aku paling muka ke suami, bau rokok kuat. Betul tak betul? Dok gamak juga nak paling kan, betul tak betul? Kalau berulia basi boleh kira juga. Ni bau rokok ni tak tahan ustaz. Betul tak betul? Nak kata gua ni tu? Bismillah. Kena pula yang suami tu cerut punya pasal. Kau mesti kan? Betul tak betul? Jadi bagaimana keadaan itu? Baik. Dia begini, kaum muslimin dan muslimat kalian, berpaling dalam keadaan dia marah. Tapi kalau berpaling dalam keadaan tidak sedar, kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam keadaan tidak sedar, ini berpaling dalam keadaan marah. Isteri itu marah ke suami,
kaum muslimin dan muslimat. Maksudnya suami marah ke isteri kaum muslimin dan muslimat kalian, kok mana-mana pun kalau berlaku bertengkar tak boleh juga berpaling. Apa lagi berpisah tempat tidur, apa lagi balik ke rumah kaum muslimin dan muslimat, mak ayah dia memang tak boleh, dapat anak saja. Baik. Habis ya? Itu pertama. Tetapi ini pula kata Ibnul Arabi, tidak aku menjumpa riwayat yang asah. Kata Ibn Arabi, wa rajulun sami'a hatta hayya wa rajulun sami'a hayya 'ala salah summa lam yujib. Dan dapat laknat juga golongan ketiga lelaki yang mendengar seruan hayya 'alal falah, lepas tu dia tak datang ke masjid. Itu pun laknat. Tapi kata Ibnu Arabi, tapi kalau baca hadis ni dia kata tidak terdapat yang mensahkannya. Tapi itu sebab saya katakan ada setengah riwayat dalam hadis ni daripadanya diasahkan, dan kalau disambung riwayat tidak asah. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau baca doa lepas makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, riwayat itu sahih. Tapi kalau sambung wa ja'alana minal muslimin adalah dari doa selalu. Jadi yang mana lelaki ni kaum muslimin dan muslimat kalian, yang mana perempuan ini dia tidur dalam keadaan suami dia marah, itu riwayat itu sah. Riwayat itu sahih. Baik. Habis ya. Tapi walau bagaimanapun kaum muslimin dan muslimat kalian, ada riwayat yang lain dalam permasalahan ini. Itu sebabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, apabila orang yang mendengar seruan azan, kalau sekiranya tidak ada kanak-kanak atau orang perempuan atau orang tua, lalu mereka tidak menyahut seruan itu, bermaksud tak pergi semajmaah lah, nescaya aku bakar akan rumahnya. Aku bakar dalam akan rumahnya. Berat tak berat tu? Berat. Dan dalam firman Allah Ta'ala, warka'u ma'ar raki'ain, warka'u ma'ar raki'ain, dan naklah kamu rokok bersama orang-orang yang rokok. Itu apa tanda dia? Atas kaum muslimin, kata Imam Ahmad, kewajipan solat berjemaah. Itu dia. Dan satu dalil yang lain, kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, satu hadis riwayat Imam Muslim, apabila seorang lelaki yang buta matanya, dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi solat berjemaah, tapi di antara rumah aku, di tempat aku solat jemaah itu, ada satu anak sungai. Orang panggil apa ni? Orang pahang kata alo. Apa dia? Tali air. Kalau sekiranya air hujan, dia melempar. Betul tu. Nyak waktu malam, susah bagi aku, adakah diizinkan bagi aku sembahyang di rumah saja? Lalu kata Nabi, ya. Dia orang buta mata, ya. Lepas kata ya, dia pun balik. Bila balik, dia berpaling. Lepas tu Rasulullah kata, berhenti sebentar, engkau dengar surat azan tak? Dengar. Nabi kata, kena datang. Sudah. Ada kan? Itu kata Imam Ahmad, solat jemaah ni dia jadi wajib. Jadi wajib. Cuma pandangan Imam Syafi'i saja fardu kifayah. Tak payah buat, melainkan satu orang saja buat, ataupun sekumpulan saja buat, yang lain tak payah. Namun pun fardu kifayah. Betul tak betul? Tapi Al-Imam Ibn Taymiyah dengan Al-Imam Syaukani mengatakan pendapat pertengahan, iaitu bahawasanya orang yang solat jemaah ni hukum dia sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dituntut, dan barang siapa yang selalu meninggalkan tanpa sebab, selalu meninggalkannya tanpa sebab, maka dia termasuk di antara dosa-dosa kecil, kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala. Boleh faham itu? Okey. Habis ya? Okey. Hadis seterusnya, ini sambunglah ni. Tapi hadis ni pun didoifkan. An Abi Umamah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum, al-abdu al-abiku hatta yarja', wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun,
wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Hadis ini hasan gharib, maka kebanyakannya mengatakan hadis ini dhaif. Baik. Daripada Abi Umamah, dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan tiada melampaui semayang mereka itu akan telinga mereka. Bermaksud 3 golongan, apabila dia semayang, pahalanya tak diangkat, melainkan parah tekuk dia je. Parah ni lah. Maksudnya amalan dia tidak diangkat. Siapa dia? Al-abdul abiku hatta yarja', hamba yang lari hinggalah kembali ia kepada tuan dia. Baik, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dan begitu juga perempuan yang tidur sedangkan suaminya marah kepadanya. Wa imamun qaumin wa hum lahu karihun, dan imam, orang menjadi imam satu kaum sedangkan kaum benci kepadanya, tidak diangkat atas dasar. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian, ulama-ulama hadis kata hadis ni dhaif pun, walaupun kedhaifannya menjadi pendapat di kalangan ulama-ulama, di kalangan fuqaha, memang hukumnya orang jadi imam ni kaum muslimin dan muslimat benci oleh suami, dia benci oleh kaumnya, maka sesungguhnya kalau membuat tidak ketentramannya makmum, ukur dia makruhun. Tapi kalau buat pecah belah habis orang, kaum muslimat kalau hukum dia tetap tak haram. Baik. Baik. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab seterusnya, ambil satu lagi. Bab ma jaa iza shallal imamu qa'idan fasallu qu'udan. Bab pada menyatakan bila imam itu semayang dia dalam keadaan duduk, maka nak kamu sekalian wahai makmum semayang duduk juga, walaupun kita mampu untuk semayang berdiri. Baik. Apa ya? Bab bila imam itu semayang duduk, maka naklah makmum yang ada mengikutnya semayang duduk juga, walaupun makmum tu makmum tu dia mampu berdiri. Baik. Kita baca dulu hadis ni, nanti kita bicarakan hadis yang lain. Baik. Okey. Sebelum daripada itu yang kita bicara ke bab ni, sedikit saya ambil pendapat Ibnu Qudamah ataupun pendapat ulama yang lain dalam bab masalah semayang duduk ni. Kita tengok kaum muslimin dan muslimat kalian, sama ada orang semayang ikuti imam ke, dia semayang seorang ke, kalau dia mampu berdiri, dia kena berdiri dulu. Jangan dia terus duduk. Boleh faham itu? Misalnya dia cuma tidak boleh apa dia? Dia tak boleh turun daripada sujud dia, dia tak boleh bengkok kaki. Berdiri dia mampu ke tak? Apabila berdiri dia mampu, dia kena berdiri dulu. Jangan terus duduk langsung. Boleh faham tak tu? Kita tengok kaum muslimin, dia berdiri elok ada ya, tiba-tiba dia duduk lalu. Terkecuali pendapat Imam Ibnu Qudamah kata, kalau dia berdiri lepas tu orang dah rokok, dia nak duduk tu jadi payah pula bagi dia. Kalau duduk awal ni senang sikit, kalau dia berdiri nak duduk tu Allah payah lalu. Itu boleh duduk lalu. Boleh faham itu? Kan? Misalnya saya buat contoh, dia berdiri, cantik dah berdiri tu, tiba-tiba bila dia nak duduk kan jadi payah, kena papah sana, papah sini, begitu. Tu tak apalah, duduk selalu. Kita tengok hari Jumaat kaum muslimin, dia duduk atas kursi. Duduk atas kursi selalu. Tidak. Kalau dia mampu berdiri, dia kena berdiri dulu. Lepas tu bila rokok, bila imam sujud, barulah dia duduk. Boleh faham itu? Itu yang lebih afdal.
kaum muslimin dan muslimat kalian. Boleh faham itu? Sekarang kita cerita sikit berpandu pada hadis ini. Baik. Tapi ada alasan yang lain. Baik. An Anas bin Malik qala kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha fasalla bina qa'idan fasallaina ma'ahu qu'udan summa sarafa faqala innamal imamu aw innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Baik. Hadis hasan sahih. Apa maksudnya? Dari Anas bin Malik katanya, jatuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kudanya, maka terkupas kulitnya. Ada setengah kata terkupas bahunya. Bahu dia terkupas. Ada kata di kakinya. Tapi diterjih oleh Imam Ibn Qudamah, dia kata di bahunya. Baik. Maka semayanglah dia kaum muslimin dan muslimat kalian bersama kami dalam keadaan duduk. Maka fasallaina ma'ahu, kami sembahyang bersama dengan duduk juga. Baik. Kemudian begini berpaling. Kata innamal imam atau innamal ju'ilal imam, sungguh dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya. Fa iza kabbara para fakabbiru, bila imam takbir naklah kamu takbir. Wa iza raka'a farka'u, bila imam raka' naklah kamu raka'. Wa iza rafa'a farfa'u, bila imam tu bangkit baru nak kau bangkit. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Bila imam kata sami Allahu liman hamidah, katakanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, bila imam sujud naklah kamu sujud. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Bila tu imam itu sembahyang duduk, maka naklah kamu duduk semuanya. Baik ya. Okey, ini permasalahan sedikit. Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki kuda, tiba-tiba Nabi terjatuh. Maka bila terjatuh kaum muslimin, terkupas kulit bahu dia. Terkupas balik bahu dia. Yang ni lah pendapat Ibn Qudamah ni seronok juga kaum muslimin. Baca-baca pendapat ulama ni. Kalau duk baca satu pendapat aja haru biru habis. Jadi dia. Baik. Baik. Nabi kaum muslimin naik kuda, lepas tu terjatuh, terkelupas dekat bahu dia. Maka terus Nabi sembahyang duduk. Terus Nabi sembahyang duduk. Baik, dalam bab sembahyang duduk ni kaum muslimin dan muslimat kalian, Nabi mampu tak berdiri? Bermaksud kaki cak cedera. Yang cedera adalah bahu. Tapi kerana kaum muslimin dan muslimat nak turun pada sujud kan menjadi kepayan, terus Nabi duduk. Maka itulah kaum muslimin dan muslimat kalian, ada juga pendapat kalau orang tu dia sakit selalu dah, dia turun duduk pun walaupun dia mampu berdiri, hukum dia tidak mengapa. Boleh faham betul? Dia ambil dalil hak ni. Betul? Ini kata Ibn Qudamah. Tetapi yang lebih afdal kalau dia mampu berdiri selalulah. Itu berdiri dahulu. Betul-betul. Berdiri dahulu. Itu bau-bau tepat. Kalau dia duduk dulu pun tidak mengapa. Sebab ada hadis yang Nabi SAW cedera ni jatuh, terkupas, maka Rasulullah SAW terus duduk. Ada faham itu? Okey. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat, kalau Rasulullah pun berpaling, bila makmum ni semua ikut apa ni, para sahabat apa berikut Nabi ni, ikut belaka kaum muslimin dan muslimat pula. Walaupun tak tahu, tengok-tengok Nabi buat, semua ikut belaka. Hebat tak hebat? Ada satu hari, cerita lain pula ni kaum muslimin dan muslimat. Ada nyamuk pula gigit. Baik. Ada satu hari kaum muslimin dan muslimat kalian, Rasulullah semayang, dia pakai kasut, pakai selipar. Dia pakai selipar. Jadi imam,
Para sahabat pun ikut pakai selipar juga. Itu dia. Pakai selipar juga. Dalam sembahyang tu, akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, apa ni? Rasulullah pun tanggal selipar, para sahabat tanggal selipar juga. Kaum muslim. Mula Nabi pakai selipar, sahabat pakai selipar juga. Kasut. Tengah-tengah mayang tu kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu Nabi tanggal, para sahabat tanggal pula. Dia tak tahu sebab tengok Nabi. Dia tengok. Faham tu? Itu sebabnya, ni itu sebabnya bila kita semayang kaum muslimin dan muslimat kalian, bila nak melakukan satu perkara, kita kena ikut tu imam. Boleh faham itu? Kena pandang tu imam. Itu dia. Kena pandang tu imam. Itu sebabnya, itu sebabnya banyaklah tu kalau sebab itu sebabnya. Itu sebab masa kita semayang, orang perempuan buka tabir. Boleh faham itu? Sebab dia nak tengok tu imam, bagaimana cara tu imam itu. Boleh faham tu? Ini dah belajar buka tabir, semayang tutup tabir. Mula berselisih tu dah. Betul. Minta maaf cakap ya. Baik. Dia as-sahihnya, kalau zaman Nabi dulu tutup tabir masa belajar, masa semayang buka tabir. Nak tengok betul-betul. Jadi kata orang lain itu masjid, kalau surau kena tutup. Jadi kalau ikut sini dak, kerana tidak ada apa, tidak ada halangan. Kalau nya buka belakangnya rapat pula perempuan lelaki, hak ni kena tutup hak ni. Betul-betul. Kerana buka belakangnya pakat berebut nak semayang di sisi. Betul-betul. Jadi masalah pula. Betul-betul. Aku pun tak nak jadi tu imam, kau muslim dan muslimat lah. Tak kena macam tu, dia kena tutup lah. Dia kena tutup. Tapi buka dia balik. Itu sebab kita kena pandang pergerakan orang di depan. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau waktu masuk saya ringkaskan, maka bila imam semai duduk, naklah kita duduk walaupun kita mampu. Contoh. Nanti orang tanya pula, ya ustaz, dah tahu tu imam tu daya, tak daya, duk main biri, buat apa duk lantik jadi imam lagi? Dah tahu macam tu. Ini semua kerja makmum tak kerti lah ke ni? Bukan macam tu. Kadang-kadang kaum muslim tengah-tengah semayang, imam tak daya, macam mana? Tengah-tengah semayang je main krem kaki tu imam tu. Ataunya mari tu imam tu pening kepala. Tiba-tiba imam pun duduk. Sudah. Makmum gelabah dah. Maka bila tengok imam duduk, makmum pun duduklah. Boleh faham tu? Makmum pun duduklah. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Ini ikut pengertian hadis ini. Baik. Berkata Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, tetapi pernah berlaku pada saat akhir kewafatan Nabi SAW, pada keesokan harinya, ketika mana Nabi sakit, Rasulullah jadi imam dan Nabi semayang dalam keadaan duduk. Abu Bakar duduk di sebelah Nabi dalam keadaan berdiri. Maka Abu Bakar ikut Nabi, semayang Nabi, iaitu jadi makmum, dan orang ramai ikut Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Rasulullah duduk tak duduk? Rasulullah duduk. Abu Bakar berdiri ke duduk? Berdiri, kata Imam Nawawi. Jadi makmum pun ikut Abu Bakar lah. Sedangkan Nabi semayang sebelah dengan Abu Bakar. Kerana sakit. Bila sakit sangatlah. Baik. Lepas tu Abu Bakar berdiri. Kenapa pula Abu Bakar tidak duduk? Kenapa makmum berdiri? Makmum ikut Abu Bakar dan keadaan berdiri, Abu Bakar ikut Nabi. Semayang Nabi berjemaah itu. Tapi dalam keadaan Abu Bakar berdiri. Maka itu sebab pendapat ulama hadis yang lain mengatakan, hukum bila imam itu duduk, nak mau duduk, hukum hadis itu mansuh. Sebab inilah hadis yang terakhir keesokan hari yang Nabi wafat. Tapi di kalangan ulama-ulama Arab kata, tidak begitu. Bila imam duduk, maka naklah duduklah ke. Tapi kalau ulama tempat lain, Indonesia, Pakistan kata tak, hadis itu sudah mansuh, sebab dimansuhkan hadis yang terakhir pada keesokan hari Nabi wafat. Abu Bakar tetap berdiri, makmum tak berdiri, Rasulullah kan duduk. Boleh faham itu? Hukum dia duduk. Berdirilah. Walaupun tu imam tu dia
duduk. Sebabnya dikatakan sudah mansuh dalam bab itu. Okey. Wallahu alam, waktu pun dah masuk dah. Kaum muslimin dan muslimat, insya-Allah lain kali kita sambung bab yang lain berkenaan dengan bab majaa fil imami yanhadu fi raka'atain nasiyan. Bab bagi mencarakan imam bangun pada rakaat kemudian daripada sempurnanya dengan lupa. Maka kalau sekiranya tu imam dia tak cukup rakaat, dia bangun dalam keadaan dia lupa. Bagaimana agak-agaknya, insya-Allah kita sambunglah pada kuliah akan datang. Subhanakallahu bihamdi. Ada perbincangan? Yang berjemaah tu khas pada kaum bapa lelaki je kan? Ya, pada lelaki saja. Tapi ada hadis, janganlah kamu mendegah perempuan-perempuan datang berjemaah, ada juga. Tapi ialah itu yang tuju pada khususnya yang kata yang suruh bakar pada lelaki lah, bukan pada perempuan. Waktu haram solat tu dengan solat wajib ada. Baik. Waktu haram solat. Baik. Ini berselisih pendapat alim ulama berkenaan waktu-waktu yang diharamkan solat. Ada mengatakan waktunya haram solat, ada mengatakan bukan haram tapi makruh. Faham tak? Tapi bagi pendapat kaum muslimin dan muslimat kalian, Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan waktunya haram untuk solat. Walaupun ada segelintir pendapat dan mazhab Imam Syafi'i mengatakan bukan haram tapi makruh. Walaupun haram, walaupun makruh, kalau semayang dalam keadaan kaum muslimin, benda itu makruh. Semayang tu makruh waktu itu. Semayang buat benda bukan boleh pahala. Lebam itu. Itu jawapannya. Walaupun ada perbezaan makruh ataupun haramnya, tapi kaum muslimin dan muslimat kalian tak ada gunalah. Kalau hukumnya haram berpuasa, orang nak puasa juga, jadi apa? Jadi dosa lah. Makruh dia berpuasa, nak puasa juga, boleh pahala apa? Lebam itu. Ada masalah. Jadi memanglah di antara waktu, di antara lepas subuh hinggalah matahari terbit. Yang keduanya ialah ketika matahari terpacak di tengah langit. Yang ketiganya ialah ketika lepas asar hinggalah matahari terbenam. Itu waktu yang dilarang untuk solat, tapi solat mutlak. Semai sunat, semai solat mutlak. Sunat mutlak ni terjemah sedikitnya, semai sunat tanpa berkait dengan apa-apa kait. Aku semai sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Musunat. Orang Melayu kata sunat saja. Sunat saja. Bunyi saja itu tak sedap dah. Betul tak betul? Ada kesemayang saja. Tapi nak terjemah mutlak tu begitulah. Betul. Itu dilarang. Adapun sebab dilarang lepas subuh hingga matahari terbit, lepas asar hingga matahari terbenam, kerana dilarang kita meniru cara iblis. Sebab iblis dengan bala tentera dia, bila matahari nak terbit, matahari nak terbenam, dia mengadak bersama dengan bala tentera dia akan tanduknya kepada matahari. Dia tunduk pada matahari. Maka iblis ni memang bertanduk kaum muslimin dan muslimat kalian. Syaitan bertanduk. Jadi iblis ni dengan tentera dia, bila matahari nak terbit, bila matahari nak terbenam, dia mengadap muka dia, dua tanduk dia, iaitu ke matahari. Maka itu sebab kita dilarang solat ketika itu. Tapi kalau solat jenazah tidak mengapa. Lebam itu kan. Solat tahiyatul masjid tidak mengapa lepas subuh ni. Tidak mengapa. Tapi ada sedikitlah walaupun tidak mengapa, ketika matahari nak terjatuh tu jangan solat lah. Itu ada pendapat. Tapi benda itu ialah solat mutlak saja. Yang keduanya ialah matahari terpacak di tengah langit. Tidak boleh kecuali pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat walau terpacak sekali matahari tengah langit boleh semayang. Tapi hari lain tak boleh. Sebabnya ialah dalam satu hadis ketika tu api neraka menyala dengan begitu hebat. Itu hebat. Itu dilarang kita solat. Tetapi kalau hari Jumaat tak apa. Walaupun semayang terpacak, kerana pada hari Jumaat matahari api neraka tidak dinyalakan. Bila api neraka tidak dinyalakan. Bila tak nak nyala, walaupun terpacak matahari, boleh solat. Betul. Itu sebabnya kita nampak realiti. Apabila api neraka tak nyalakan pada hari Jumaat, ramai orang buat kebaikan pada hari Jumaat. Betul tak betul? Hari Jumaat ramai. Ialah neraka tak nyalakan.
Kan? Kalau ada neraka tidak dinyalakan apa orang buat baik, itu insya-Allah tu. Tapi bila neraka tidak dinyalakannya, buat jahat juga pada jemaah ni calon-calonnya. Itu dia masalah dia. Hari lain tidak, hari lain pun tu. Tetapi ada keistimewaan Mekah. Di Mekah ni walaupun lepas matahari terbit, walaupun lepas subuh, di Mekah ni Masjidil Haram, hukum dia tidak mengapa. Ini di Mekah lah keistimewaannya. Walaupun terdapat waktu haram, di Mekah tidak ada waktunya haram. Di Masjid Haram tidak ada masalah. Apa dah? Ni dah tak di Masjid Nabi ya. Masjid Nabi saja kaum muslim. Masjid Haram dia. Itu sebabnya apabila orang buat kerja umrah kaum muslimin simak kelas, dia lepas main asar dah. Lepas tu dia duduk dalam di dalam raudah tu, di tanah tu, dia main sunat. Main sunat apa? Ni lepas subuh ni, lepas subuh. Lepas tu kamu selepas asar ni duduk dalam raudah tu, dia semai sunat apa? Dia tak boleh lepas asar, mana boleh. Dia yang bolehnya di Masjidil Haram saja. Ni Nabi tak ada kecuali dalam bab tu. Jadi dia main sunat apa? Tu dia. Itu sebab ulama-ulama Saudi kata mana boleh syekh haram. Mana boleh sembahyang tu, bacalah Quran, bacalah apa betul-betul. Jangan pergi sembahyang sunat apa? Kerana beramal dalam keadaan jahil. Okey, wallahu a'lam. Insya-Allah tersambung. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.